kilat ini sering kali terjadi di bandar-bandar. Kan? Di kampung jarang berlaku banjir kilat. Hulu Selatan nak tengok banjir kilat 100 tahun lagi tak jumpa. Kalau tengok banjir kilat di Hulu Selatan. Kampung Baru, Rumah Hizudin nak tengok banjir kilat 1000 tahun lagi baru berlaku banjir kilat. Payuh kat kita nak tengok banjir kilat. Tapi di bandar-bandar besar mudah untuk kita lihat banjir kilat. Sebab apa? Sebab dia punya tanah dia tidak boleh melakukan infiltrasi. Dah ada air hujan yang jatuh atas tanah supaya jatuh atas plastik. Jatuh atas tanah, air hujan tadi tidak boleh mengalir masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, macam jatuh atas plastik, bila jatuh atas plastik dia akan mengalir sebagai air dari yang permukaan. Dan wayaknya di bandar, kebanyakan tanah-tanah di bandar terdiri daripada permukaan angkosolida. Angkosolida maksudnya ialah tanah ini tidak membenarkan air keluar dan masuk melaginya. Okey, tak? Angkosolida maksudnya dia tidak membenarkan air keluar dan masuk melaluinya. Contoh-contoh bahan yang angkosolida: simen, bitumen, alspat dan tar. ALSPART, alspat dan tar. Dia mempunyai ciri-ciri tidak poros. Bahan-bahan tadi, Pak tadi, dia mempunyai ciri-ciri bahan tidak poros. Tidak poros ni seumpama plastik lah. Bila kita bubuh air kat dalam, air tak tu ikut luar. Kan? Kalau awak carilah mana-mana plastik, awak cuba air kat dalam, kalau tubik kat luar, itu bukan plastik. Ada plastik itu sudah bocor. Plastik memang dia tidak membenarkan air masuk dan air keluar. Tapi cikgu, berapa masa saya beli air di keteng, daripada keteng start saya jalan sampai ke bilik kuliah, tiba-tiba ada air di plastik luar. Mari mana air itu? Mari dalam ke? Ataupun mari mana? Mari daripada air yang ada di persekitaran. Air itu sebenarnya berada dalam bentuk wap air. Bila wap air tadi bertemu dengan satu permukaan yang lebih sejuk suhu dia daripada suhu wap air, maka air yang ada dalam wap air tadi akan terpeluak di atas permukaan yang sejuk. Terpeluak. Dan sekarang, kenapa tangan kita tidak basah? Tangan kita tidak basah kerana suhu badan kita lebih tinggi daripada suhu persekitaran. Suhu kita lebih rendah daripada suhu persekitaran akan keluar. Bukan keluar, akan air dalam udara akan terpeluak. Belum air dalam tubuh, tubik. Ini air udara yang terpeluak. Itu belum. Itu belum. Nak tanya ke apa? Tak ada soalan ke? Tak ada. Kena tag juga. Okey, mengakibatkan berlakunya banjir. Banjir kilat ataupun banjir musiman. Limpahan air ini akan bergerak ke kawasan muka bumi yang lebih rendah. Jadi air tadi yang tak dapat masuk dalam bumi bertindak sebagai air banjir kilat, dan air daripada banjir kilat ni akan pergi ke kawasan yang lebih rendah. Nah, tak ada. Bila berlaku banjir kilat, air itu tak ada takung, tak mengalir, dia akan mengalir. Dia akan mengalir ya. Okey, semasa limpahan air ini bergerak. Hello. Fatihah. Semasa limpahan air ini bergerak. Okey, kena faham boleh? Semasa limpahan air ini bergerak. Air tadi bergerak di atas permukaan bumi. Bergerak di atas permukaan bumi. Ia melakukan 3 proses geomorfologi. Proses geomorfologi ada berapa semua? Ada 5. Kita sudah belajar 1, lulu hawa. 2, kita sudah belajar kemarin, gerakan sisi. Hari ini kita belajar yang ketiga ialah hakisat. Yang keempat, pengangkutan, dan yang kelima ialah pemendapan. Itu 5 proses geomorfologi. Ingatlah sampai bila-bila dalam soalan yang nyatakan 3 proses geomorfologi.
hentam saja dan 3 daripada 5 tadi. Jangan masuk ke lain ya. Okey. Dia melakukan 3 proses geomorfologi, iaitu menghakis permukaan bumi, mengangkut bahan tanah dan batuan yang telah dihakis, dan yang ketiganya memendap bahan tanah dan batuan yang diangkut. Faham tak? Air yang bergerak tadi, air yang bergerak di atas permukaan bumi tadi, dia bukan gerak saja, sebaliknya semasa dia gerak tadi, dia melakukan kerja-kerja dia, iaitu hakis, angkut dan mendap. Ingat kerja-kerja air yang mengalir, tak kira sungai, tak kira laut, kerja dia 3. Hakis, angkut, mendap. Mesti kena mula dengan hakis dulu, baru angkut, baru mendap. Tak ada kerja dia mendap dulu, baru hakis, baru angkut, tak ada. Mesti ikut turutan. Hakisan permukaan yang dilakukan oleh aliran air permukaan ini berlaku melalui beberapa cara. Ada beberapa cara hakisan yang dilakukan oleh air yang mengalir di permukaan. Yang pertama ialah hakisan percikan atau hakisan real oleh jatuhan titisan hujan. Faham tak? Hakisan percikan. Masa air hujan turun daripada atas, turun jatuh ke atas permukaan bumi, kadar hakisan percikan bergantung kepada saiz butiran hujan. Kalau saiz butiran hujan sama besar dengan kepala jarum peniti, maka kadar hakisan percikan adalah kurang. Kalau saiz titisan air hujan sama besar dengan kepala matching ke contoh, maka hakisan percikan akan lebih banyak berlaku. Faham tak? Titisan yang pertama, bila dia jatuh atas tanah, jatuh, bayangkan daripada ketinggian 5,000, 6,000 meter ke atas, dia jatuh, dia jatuh. Walaupun tanah ni keras, walaupun tanah tu keras, hentaman yang pertama tidak menjejaskan apa-apa, tapi hentaman pertama itulah permulaan kepada hentaman-hentaman seterusnya. Walaupun hentaman yang pertama tadi tidak menyebabkan berlaku hakisan, tetapi hentaman yang ke belakang beribu-ribu lagi akan mari, yang itulah yang akan menyebabkan berlaku hakisan percikan. Bila dia jatuh atas pasir, pasir ni akan melatu, melatu ke tempat lain. Ini yang kita panggil dia sebagai hakisan percikan. Dan kena ingat kadar kekuatan hakisan percikan bergantung kepada saiz. Saiz ke apa? Saiz titisan air hujan. Bergantung kepada saiz titisan air hujan. Aisyah, faham? Izudin? Lagu mana? Ada 2 orang lagi tak nama. Okey, hakisan kepingan. Hakisan kepingan. Dalam proses hakisan yang pertama terjadi ialah hakisan percikan. Air hujan sampai ke atas tanah, itu hakisan yang pertama, hakisan percikan. Bila air hujan tadi jatuh atas tanah dan dia berkumpul, bercampur dengan titisan-titisan lain, akhirnya dia akan mengalir. Faham? Dia akan mengalir. Maksud dia mengalir ini, dia akan melakukan satu lagi proses hakisan yang kita panggil dia sebagai hakisan kepingan. Hakisan kepingan. Kalau jalan raya kita tu start daripada Putrajaya sampai ke sekolah, kita likung dia dengan tembok, kita alihkan dalam tu tadi air, maka bila air sungai daripada Putrajaya mengalir atas jalan raya tadi, air itu akan melakukan hakisan kepingan. Di mana akan berlaku jalan raya tadi, ada bahagian-bahagian yang longgar akan tercabut. Akhirnya dia akan meninggalkan lopok-lopok. Faham? Dia akan meninggalkan lopok-lopok di atas permukaan. Mana-mana tanah yang berstruktur longgar, lalu saja air ini di atas permukaan, maka berlaku proses hakisan kepingan. Jawab. Bila itu besok? Soalan ada? Nama? Nama apa? Nama Pak?
Okay, hakisan permukaan yang dilakukan oleh aliran air permukaan ini berlaku melalui beberapa cara. Hakisan percikan tadi, hakisan kepingan, yang ketiganya ialah hakisan gali. Galur. Hakisan gali. Apa itu gali? Dia ayat di sini. Hakisan gali ialah oleh aliran air permukaan yang banyak seperti banjir atau banjir kilat dan membentuk lurah yang besar dan dalam. Dan lurah ini kekal dalam jangka masa yang lama ataupun panjang. Faham tak tak? Faham tak? Tak faham? Okey, kalau kita pergi ke kawasan gunung, kita naik gunung Kinabalu kat ni. Amboi. Naik sungguh. Naik sungguh kan? Okay, bila kita naik sampai ke bahagian pertengahan ada lagi sungai. Bila naik atas lagi kita sudah tidak jumpa sungai. Tapi yang kita jumpa ialah alu. Ada alu. Mungkin dulu sini ada air yang mengalir. Inilah yang kita panggil sebagai apa ni? Gali ke galu? Gali, galu, tukar. Kita panggil dia sebagai gali. Gali. Maknanya kalau berlaku hujan di atas puncak Gunung Kinabalu, alu tadi akan ada air. Alu tadi sebenarnya dibuat, terhasil akibat daripada aliran air. Dia kekal dalam jangka masa yang lama. Berbeza dengan galu. Galu ialah alu-alu yang kecil, ya? Alu-alu yang kecil dan bersifat sementara. Dua tu, itu dah beza dia. Jadi kesimpulan setakat ni apa dia yang kita faham? Apa dia yang kita faham? Yang pertamanya kita faham tentang lembangan saliran. Yang kedua kita faham tentang legeh, kita tahu dah legeh. Dan ke mana kita nak menentukan legeh, kali kita belajar balik dalam amali kali. Kita juga tahu bahawa hakisan terbagi kepada dua. Satu hakisan oleh Percikan. air yang mengalir, hakisan permukaan, iaitu air yang mengalir di permukaan. Dan yang kedua ialah air yang mengalir di dalam sungai. Air mengalir di atas permukaan pula akan menghasilkan 4 proses hakisan, iaitu hakisan percikan, kepingan, gali dan galu. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Oh, lelaki senyap Azim. Okey, seterusnya kita lihat hakisan sungai. Sebelum kita nak lihat hakisan sungai, kita kena tahu profil sungai. Okey, profil. Ni lurah. Pukul dia berat ni. Betul kan dia? Halo Isa. Okey, profil sungai ada dua. Satu dia bagi profil panjang. Kenapa? Satu dia bagi bila panjang lah dia pendek tau. Okey. Profil apa ni? Satu lagi profil rentas. Kembang. Satu lagi profil rentas. Ni profil panjang, profil rentas. Kita lihat dulu profil panjang. Profil panjang diukur daripada poin tertinggi ke poin terendah. Alright? Profil panjang sungai diukur daripada poin tertinggi ke poin terendah, ataupun diukur daripada kawasan hulu ke kawasan hilir. Profil panjang sungai ini seolah-olah kita memandang sungai tadi dari sebelah sisi kiri atau sisi kanan. Mesti bentuk dia gini. Tak ada sungai yang bentuk dia gini. Tak ada. Mesti bentuk dia gini. Ada mesti bentuk dia sini. Sebab apa? Sebab bila nak jadi sungai, mesti kawasan hulu lebih tinggi berbanding dengan kawasan hilir. Bila kita tengok sini, mana hulu? Ni lah hulu kan? Ni hulu. Ni Hilir. Ni hilir. Hulu, hilir. Ingat hulu, poin hulu, 2 poin hilir. Okey, dalam profil panjang sungai, sungai dipecahkan kepada 3 bahagian utama. 3 bahagian utama. Contoh 3. Satu dia panggil peringkat muda.
Kedua dia panggil peringkat dewasa. Ni dia panggil peringkat tua. Warga emas. Ataupun ni dia panggil peringkat apa ni selain pada muda? Muda tua. Muda remaja. Muda, dewasa, tua. Ulu, Tak dalam. tengah, hilir. Ulu, tengah, hilir. Okey, itu profil panjang sungai. Okey, profil rentas sungai. Hidayah, hello. Profil rentas sungai. Ini profil panjang. Profil rentas dari segi maknanya untuk kita mudah faham, seolah-olah kita berada di tengah-tengah dasar sungai dan kita melihat kiri dan kanan sungai, tebing kiri dan tebing kanan sungai. Maka ia akan menghasilkan bentuk keratan rentas yang berbeza. Kalau Mahani masuk dasar sungai muda, Mahani akan melihat tebing kiri dan kanan sungai tadi berada dalam berbentuk macam ni. Berbentuk ni apa ni? Berbentuk V. Berbentuk V. Sabar. Okay, berbentuk V. Kalau Mekha masuk di kawasan dewasa, bentuk ini Mekha tak akan lihat. Mekha akan lihat satu lagi bentuk lain, iaitu bentuk U. Mekha akan lihat bentuk U. Mekno masuk di kawasan tua atau hilir, Mekno tidak dapat lihat V, tidak dapat lihat U. Tapi Mekno akan dapat lihat bentuk Mendapat. dipanggil bentuk mangkuk. Bagus. Ingat lah. Ada jadi ke. Okey, tengok apa yang buku kata. Hakisan sungai ialah proses penghausan dan pengikisan batuan dasar atau tebing lurah sungai oleh aliran air sungai dan bahan muatan sungai. Faham tak? Dalam proses hakisan sungai ni dua ejen yang menyebabkan berlaku hakisan. Ejen yang pertama ialah air sungai itu sendiri. Faham tak? Air sungai yang mengalir itu dia sebagai ejen utama yang menyebabkan tebing sungai tadi, tebing dan dasar dia terhakis. Ejen utamanya ialah air, dan ejen yang kedua yang menyebabkan berlaku hakisan dalam sungai ialah bahan-bahan hakisan itu sendiri. Faham tak? Faham tak? Okey. Contoh, asal batu ni duduk dalam sungai. Bila mari air dengan hak laju yang kuat, akhirnya batu ni terjongkit. Faham tak? Terjongkit dan terpisah daripada dasar. Maka batu ni akan diloncatkan. Kalau dia berbentuk persegi, dia akan diangkut dalam bentuk loncatan. Jadi diangkut dalam bentuk loncatan. Masa batu ni jatuh di atas dasar sungai yang lain, bucu batu tadi akan berlakar pula dengan dasar sungai, yang menyebabkan situ sekali lagi berlaku hakisan. Bucu batu pecah, dasar sungai sopek. Faham tak? Awak ambil batu, awak pekun dinding, batu tu pecah, dinding tu lokok. Faham tak? Itu maksudnya hakisan yang dilakukan oleh bahan-bahan angkutan sungai. Ada soalan? Jalan lah tengok ni. Selesai. Meno, soalan? Tak ada? Okey, sebatan sungai yang lengkap. Sebatan sungai yang lengkap. Tidak ada sungai yang tidak lengkap. Cuba awak bagi satu sungai yang tidak lengkap dari segi profil dia. Bila sebut sungai, ada tak sungai yang tidak ada muara? Ada tak? Ada. Sebab tu, bila kita nak belajar tentang sungai, kita kena tahu dulu jenis-jenis sungai. Jenis-jenis sungai. Okey, saya sebut awak. Di antara jenis-jenis sungai, sungai yang pertama ialah jenis rerating yang kita buat tadi. Yang ada cawangan, yang ada rating, cawangan dan sungai utama. Itu pola dia, pola jenis rerating.
Sungai yang kedua, sungai jenis jejala, bersegi-segi. Sungai ketiga, jenis berbirai. Sungai keempat, jenis bertumpu. Sungai yang kelima, jenis sepunca. Sungai yang keenam, jenis wujud dulu. Wujud dulu. Sungai yang ketujuh, balik asal. Okay, balik awal, balik asal. Okay, dari banyak-banyak sungai ni, hanya sungai yang mana? Dari banyak-banyak jenis sungai saya sebut tadi, jenis sungai yang bertumpu sahaja, yang tidak mempunyai muara. Dia ada hulu, ada kawasan dewasa, tetapi dia tidak ada hilir. Sebab apa? Kerana semua sungai yang mari dia tadi, semua sungai tadi, air dia masuk ke dalam tasik. Air dia masuk ke dalam tasik, bukan masuk ke dalam laut. Bertumpu, bahaya. Katalah ni tasik. Ni tasik. Kawasan ni ialah kawasan legis, pucuk-pucuk gunung. Okay, ada air daripada ni turun, air masuk sini, air ni masuk sini, air ni masuk sini, air ni masuk sini. Ini yang kita panggil pola jenis bertumpu. Pak lain semua air dia masuk dalam laut. Kesebatan sungai yang lengkap mempunyai profil panjang, iaitu aliran sungai daripada peringkat muda, peringkat dewasa hingga ke peringkat tua. Dan profil rentan itu aliran sungai pada salah satu peringkat sahaja. Peringkat muda, sungai bermula di legeh. Okey, ni. Peringkat muda start legeh sampai ke sini. Tak muda bermula daripada legeh sampai ke situ. Tengok. Situ tu mana? Situ tu sini. Ni saya wakil. Sini B, sini C, sini D. Yang kita tengok. Sungai dengan ciri-ciri muka bumi tinggi. Ni kawasan ni, ciri-ciri dia muda ni. Ciri-ciri dia muka bumi tanah tinggi, cerung yang curam, isi padu air sungai yang sedikit, aliran air yang deras dan mempunyai cawangan sungai yang banyak. Itu ciri-ciri dia. Peringkat dewasa terletak di pertengahan aliran sungai dengan ciri-ciri yang sederhana juga. Isi padu air sungai yang banyak dan aliran yang sederhana deras. Peringkat tua pula terletak di bahagian muara sungai dengan ciri-ciri muka bumi yang landai, pamor dan rata. Isi padu airnya banyak dengan aliran yang perlahan. Okey. Sungai mempunyai tenaga kinetik. Okey, aliran air sungai yang mengalir tadi daripada hulu ke hilir mempunyai tenaga kinetik. Yang dinamik, tahu dinamik yang berubah. Dah ada? Okey, tenaga kinetik di kawasan muda, dewasa, tua. Izudin, tenaga kinetik sungai kat mana yang paling kuat? Izudin jawab. Atas tu sih. Bukan. Tenaga kinetik di mana yang paling kuat? Bawah ni tak ada. Tenaga kinetik sungai paling tinggi berada di bahagian muda ataupun bahagian hulu. Paling lemah berada di bahagian ini. Sebab apa bahagian hulu dia mempunyai tenaga kinetik yang tinggi, yang kuat kerana kecerunan dan juga isi padu air. Bila kecerunan curam, automatik kinetik tenaga yang dihasilkan tarikan graviti akan kuat. Sungai mempunyai tenaga kinetik yang dinamik yang dapat melakukan hakisan, pengangkutan dan pemedapan. Ini kerja-kerja sungai. Sekali lagi saya tanya, apakah kerja-kerja sungai? Bukan mengangkut perahu, bukan mengangkut palak, tapi kerja sungai, kerja fizikalnya ialah mengikis, menghaus, mengangkut dan memendam.
Bila sebut dalam soalan kat ni, jelaskan tiga sungai. cara pengangkutan sungai. Ada yang jawab bot, perahu, feri. Ada yang jawab ni. Bukan saya awal lah. Awak ni tu kerja-kerja sungai, mengangkut feri. Mangkuk balak. Tenaga sungai boleh meningkat disebabkan oleh pertambahan isi padu air sungai. Okey? Lalu sungai Setiu mengalir lesu. Ada air tapi mengalir perlahan. Kalau kita main buk getah main-main nak maru. Letak buk tak teruk lah. Sebab air sungai dia mengalir lesu. Sebab apa mengalir lesu? Kerana sungai tadi tidak berlaku pertambahan isi padu airnya di kawasan hulu. Tetapi kalau budak sebelah, budak 12 kaki, sekopuk kita lepas lipat tak ada nak apa. Kenapa? Sebab hak laju air sungai Setiu bergerak dengan laju. Kenapa laju? Kerana berlaku pertambahan air. Pertambahan isi padu air sungai oleh titisan-titisan air hujan. Boleh 12 kaki ya. Tenaga sungai boleh menyusut disebabkan oleh kemerosotan isi padu sungai yang besar. Contohnya ketika kemarau. Bila marah, hujan tak turun, air sungai, kita kena ingat punca air sungai datang dari hujan. Bila hujan tak ada, automatik air sungai akan bergerak perlahan. Semua kita, punca tenaga kita datang dari makanan. Biasa makan 4 kali sehari, tiba-tiba we makan semua. Daripada 4 tu 1/8 yang we makan kita, maka nak naik tangga, nak main gelas pun slow. Nak pergi semaya sejid pun slow berlaku. Tak ada tenaga cikgu. Hari ni makan sop sekali, makan pagi ya. Kelak dia kuat apa pun kena betul. Tapi nak mari cikgu tahu. Nak makan. Apa sungai tu? Kalau tak ada pertambahan air, maka dia akan mengalir lesu dan dia akan jadi kering. Akhir tu acu we 3 ringgit sekali makan pagi 3 ringgit, 2 hari 3 ringgit. Jangan. Bukan kamu naga loh. Semakin kuat tenaga sungai, semakin tinggi keupayaannya menghakis dan mengangkut. Okey, faham? Semakin apa? Semakin kuat tenaga sungai, maka keupayaan sungai tadi nak angkut, nak hakis semakin tinggi. Jadi sungai ni kekuatan dia bergantung kepada isi padu. Tenaga sungai, ciri-ciri fizikal muka bumi, batuan dan letupan tumbuhan serta keadaan isi padu sungai di setiap peringkat sangat penting dalam mempengaruhi proses-proses geomorfologi yang berlaku, iaitu proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan sungai. Okey, saya nak tunjuk gambar aja kau. Kenapa muda dibahagi gitu, tua dibahagi gitu, dewasa dibahagi gitu? Apa kita letak garis set A ni sini. Kan? Baru saya letak sini. A. Saya tak letak situ. Apa B ni saya tak letak sini. Apa saya letak situ? Ada sebab ini. Ini pembentukan profil panjang sungai dipengaruhi oleh kerja-kerja sungai. Faham tak? Tak boleh kerja sungai? Okey, Aino. Menghaki lagi. Bila sebut kerja-kerja sungai, banyak kerja yang buat Aino. Apa dia? Memendak. Tak ikut peraturan Aino. Menghaki memendak lalu. Aisyah. Menghaki, menghaki, menghaus. Supaya tu. Farida. Hakis mengangkut mendak. Okey, Izzuddin. Okey, itu kerja-kerja sungai, hakis, angkut, mendak. Dia tak ada hakis, mendak, lalu tak ada. Dia tak ada angkut, hakis, mendak, tak ada. Dia tak start dengan mendak, angkut, hakis, tak. Dia mesti ikut turut hakis, angkut dan mendak. Saya bayar dah tadi. Bila air mengalir dalam sungai, air tadi melakukan 2 kerja hakisan. Faham tak? Melakukan 2 cara hakisan, iaitu hakisan data dan hakisan dasar. Hakisan data dan hakisan data dan dasar, ataupun hakisan tegak dan melebar. Okey. Di kawasan ni
Saya ubah mula. Ni, saya boleh 1, 2, 3, 4. Luruh dia bentuk gini, bentuk U, bentuk makuk, gitu. Ada sebab-sebab dia. Okey. Daripada 1, start 1, sapa 3. 1, sapa 3. Sini proses hakisan yang dominan. Proses hakisan yang dominan sini ialah hakisan tegak. Tegak atau dasar. Faham tak? Hakisan yang dominan di sini ialah hakisan tegak dan dasar. Dan kita kena ingat, hakisan tegak dan dasar ini paling dominan ialah di 1, paling lemah di 3. Paling dominan di 1, paling lemah di 3. Selepas 3 ni ada tak lagi hakisan dasar? Sudah tidak ada. Selepas 3 sudah tidak ada. Ada soalan? Ada soalan? Apa tak ada kerana selepas daripada 3 ini, hak laju air sungai sudah perlahan. Sungai tadi sudah tidak berupaya untuk mengangkut daripada hulu ke hilir. Sebaliknya, tenaga dia disebarkan ke kiri dan juga ke kanan. Okey, tengok hakisan di sini yang dominan ialah hakisan tegak dan dasar. Kekuatan hakisan tegak dan dasar bermula di A paling di 1 paling kuat dan di 3 paling lemah. Di 3 paling lemah. Hakisan yang kedua, hakisan apa? Hakisan lebar. Hakisan lebar bermula di 2, berakhir di 4. Bermula di 2, berakhir di 4. Lawan kepada hakisan tegak tadi, hakisan melebar, lebar, mula dengan lemah, berakhir dengan kuat. Faham tak? Mula dengan lemah, berakhir dengan kuat. Maknanya start daripada 2 ni dia bermula, tapi hakisan dia sikit-sikit. Bila semakin dia turun, kadar hakisan ini jadi semakin tinggi sampai ke depan ni nombor 4, hakisan lebar dia menjadi semakin besar. Jadi sini apa dia kita boleh buat kesimpulan. Yang pertama, kesan daripada hakisan dasar tadi yang kuat di kawasan ini tanpa melibatkan kepada hakisan dan tebing, maka dia akan menghasilkan keratan lentas berbentuk U. Katakanlah sungai ni pada tahun 2012. Ni bentuk luruh dia, hulu. Tahun 2114, 12 lagi. Ni. Pada tahun 2112 lagi, luruh sungai ni lagu mana bentuk dia? Bentuk dia masih lagi bentuk W, cuma dia jadi pohon dalam. Ni bentuk dia masih lagi W, cuma dia jadi pohon besar. Ni masih lagi bentuk matuk, dia akan jadi pohon besar. Ada soalan? Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, nak ayatnya pada peringkat dewasa. Pada peringkat dewasa di tengah-tengah ni, di situ berlaku 2 proses hakisan, iaitu hakisan menegak dan hakisan melebar. Sebab tu dia menghasilkan luruh dia berbentuk U. Ni luruh berbentuk U. Sini hakisan menegak sudah tidak memainkan peranan. Sebab apa tidak memainkan peranan? Kerana hak laju air di kawasan hulu, di kawasan hilir sudah lemah. Cuba kita pergi ke Kuala Terengganu. Masa kita naik jambak ter, bermula daripada Batu Neh, kita turun ke Kuanting, kan? Itu yang kita panggil dia sebagai muara. Muara sungai. Kecil ke besar? Besar. Muara sungai besar. Pekong tak sapa, laut tak dengar. Cakap awak laut duduk di batu kaki, di sungai kaki, awak laut orang duduk di Cappuccino. Orang Cappuccino dengar? Tak dengar. Awak ambil batu setengah kilo pekong, apa? Tak apa. Sebab awak tak apa? Sebab muaranya besar. Besar muara tadi kerana apa? Kerana sungai pada mereka hulu tadi melakukan hakisan secara melebar.
Sebab tu muara dia besar. Muara sungai tadi besar. Kerana kawasan hulu tadi, kawasan hilir tadi, proses hakisan yang berlaku ialah hakisan melebar. Ada orang di tengah steam duduk PKT pekong batu ke gazebo. Siapa tu? Gazebo tu gazebo. Tak ada gazebo kat Sorang. Kat Sorang tu, kat Dabu. Gazebo. Mana? Kat dulu kat Sungai Steam lah, awak pergi Sungai Steam tu pinggir ni, awak laut. Panggil Azim. Dengar tak Azim? Azim dengar kan? tak dengar sih. Azim dengar. Kalau awak ambil batu, pekong Azim, Azim siapa? Aziz. Itu duduk mana tu? Siapa Kazi? Mana tu? Antara dia di mana? Dewasa. Dewasa. Ada soalan setakat ni? Okey, tak ada, kita berhenti 1 minit untuk rehat dan kita akan teruskan sampai ke pukul 2. Okey, sebelum tu awak boleh fikir nak tanya apa-apa soalan yang berkaitan. Sekejap, please, sekejap. Please.